Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahmi Izzat bin Amiruddin. Nombor matriks di 1931-1901. Akan menerangkan tentang ilmu qiraat. Yang pertama, pengenalan ilmu qiraat. Takrif bagi ilmu qiraat. Terdapat dua takrif. Yang pertama, dari segi bahasa, qiraat itu berasal daripada kalimah qara'a yaqra'u qira'ah, iaitu bacaan atau jenis-jenis wajah-wajah jenis bacaan. Yang kedua, dari segi istilah qiraat, daripada pendapat Dr. Syekh Muhammad Salim Muhaisin, satu ilmu yang membicarakan tentang cara wajah-wajah pertuturan kalimah-kalimah Al-Quran, sama ada yang disepakati atau berbeza dengan menisbahkan setiap wajahnya kepada imam-imam qiraat dan berhubung sanadnya terus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, seterusnya faedah. Apakah faedah kita mempelajari ilmu qiraat? Terdapat banyak faedah, antaranya terpelihara daripada sebarang kesalahan sebutan kalimah atau bacaan Al-Quran. Yang kedua, dapat menjaga kalimah Al-Quran dari sebarang penyelewengan dan pengubahsuaian. Dan yang ketiga, dapat mengetahui segala bacaan imam qiraat yang mutawatir. Dan yang terakhir sekali, dapat membezakan di antara bacaan yang dibenarkan dan yang diharamkan. Hukum mengajar dan belajar ilmu qiraat adalah fardu kifayah. Seterusnya, topik perbahasan atau permasalahan qiraat. Tajuk-tajuk yang diberi perhatian oleh para ilmu qiraat ialah tentang kaedah-kaedah bacaan kalimah Al-Quran yang disepakati atau sebaliknya, sama ada dalam kaedah usul atau furu', farshul huruf. Rukun bacaan qiraat yang sahih terdapat 3. Yang pertama, bacaan tersebut mestilah menepati kaedah bahasa Arab. Yang kedua, mestilah menepati tulisan salah satu mushaf Uthmani. Dan yang ketiga, diterima secara mutawatir. Terdapat 3 rukun bacaan qiraat yang diterima. Yang pertama, menepati kaedah bahasa Arab. Yang kedua, mengikut mushaf Uthmani. Yang ketiga, secara mutawatir. Seterusnya, kategori qiraat. Terdapat 5 kategori qiraat. Yang pertama, qiraat mutawatir, iaitu qiraat yang diriwayatkan oleh satu kumpulan yang besar dan terselamat dari berlaku sebarang pendustaan, seperti qiraat yang terdapat dalam Tariq Asy-Syatibi dan Tariq Al-Jazari. Yang kedua, qiraat masyhur, iaitu yang memiliki sanad yang sahih tetapi tidak sampai kepada tahap mutawatir, sesuai dengan kaedah bahasa Arab dan tulisan mushaf Uthmani. Yang ketiga, qiraat ahadiyah, iaitu yang memiliki sanad yang sahih tetapi menyalahi tulisan mushaf Uthmani dan kaedah bahasa Arab. Ia tidak masyhur. Itu untuk ahadi. Yang keempat, qiraat syazah.
qiraat syazah iaitu tidak mutawatir atau menyalahi resam Osmani atau tiada sumber dalam bahasa Arab. Dan yang kelima, qiraat mawdu'ah iaitu bacaan yang palsu dan bukan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa qiraat dinisbahkan kepada a'immatul qurra? Terdapat 2 poin dia. Yang pertama, kerana setiap daripada mereka menghabiskan masa untuk membaca wajah qiraat atau jalan yang masyhur baginya. Kemudian, setiap daripada mereka membaca serta mengajar kepada anak murid, maka dikenali dengan bacaan imam tersebut. Baik, seterusnya kita sambung kepada sejarah ilmu qiraat. Sejarah ringkas perkembangan ilmu qiraat. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril. Melalui malaikat Jibril, baginda menerima bacaan Al-Quran yang betul sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat sama seperti yang diajarkan oleh Jibril kepada baginda. Malaikat Jibril sendiri mengajar Al-Quran kepada Nabi Muhammad dengan 7 huruf. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril membacakan Al-Quran kepadaku dengan 1 huruf, maka aku sentiasa mengulang-ulanginya. Aku juga sentiasa meminta kepada Jibril agar menambahnya lagi. Ia pun menambahnya untukku sehingga menjadi 7 huruf. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Baik, seterusnya kita masuk kepada marhalah pengajian ilmu qiraat. Terdapat 2 tariq, iaitu jalan yang menjadi panduan utama dalam disiplin ilmu qiraat, iaitu tariq Asy-Syatibi, qiraat 7 melalui matan Haras Al-Amani Wajah Tahani dari Ibnu Jazari, melalui matan Darah Madiyah, dan Tariq Al-Jazari qiraat 10 melalui matan Taibah An-Nashr fil qiraat Al-Ashar. Tariq Asy-Syatibi qiraat 7 campur dengan 3 Imam Al-Jazari dinamakan dengan Asy-Syarah Sughra kerana periwayatan beliau terhadap turuq qiraat adalah kecil dan sedikit, bermaksud ia tidak menyeluruh dan mendalam terhadap kesemua turuq qiraat. Baik, seterusnya kita masuk ke dalam istilah-istilah yang terdapat di dalam ilmu qiraat. Terdapat banyak sangat istilah yang ada di dalam ilmu qiraat. Antaranya isqat atau hazaf, iaitu membuang huruf mad atau hamzah. Sebagai contoh, membuang huruf alif pada kalimah malikiyau. Dia membuangkan alif menjadi malikiyau, dibaca pendek sahaja. Seterusnya yang kedua, isbat, iaitu mengekalkan huruf. Seperti perkataan malikiyau juga, dia mengekalkan huruf alif juga. Malikiyaumiddin. Seterusnya
istilah silah, iaitu menyambungkan. Silah mim jama', membaca dengan dhammah pada huruf mim jama' serta menyambung, iaitu silah dengan huruf waw dengan kadar 2 harakat pada perkataan mim jama', seperti hum, antum, hum. Jadi dibaca ketika wasal pada perkataan mim jama' akan dibaca ditambah huruf waw dengan kadar harakat 2 harakat, seperti alaikumu, alaihumu, alaihimu, antumu, seperti itu. Dan yang kedua, silah ha kinayah, iaitu ha ganti nama, iaitu membaca ha dhamir muzakkar menyambung, iaitu silah dengan huruf waw, sama juga seperti tadi, atau huruf ya dengan kadar 2 harakat ketika sambung. Contoh, ainhuma dibaca dengan ainhuma ditambah waw dan dibaca 2 harakat. Kalau berbaris bawah, fihi muhana dibaca fihi muhana. Seterusnya kepada naqal, iaitu dipindahkan harakat hamzah kepada huruf mati sebelumnya, seperti qul a'udzu. Baris yang berada di huruf hamzah a'udzu dipindahkan kepada huruf sukun sebelumnya, huruf lam. Jadi bacaannya seperti qul a'udzu dan hamzah dibuang, qul a'udzu. Seterusnya imalah, dikenali juga dengan imalah kubra, iaitu sesuatu bunyi yang terhampir sekali dengan kasrah. Contoh, sayasla, itu dinamakan imalah. Bagi taqlil, dikenali juga dengan nama imalah sughra, iaitu bunyi di antara fathah dan imalah. Contohnya aghna. Seterusnya istilah qasr. Qasr ialah dibaca pendek, iaitu 2 harakat, seperti contoh yada abi, 2 harakat. Yang seterusnya tawassut. Tawassut iaitu kadar bacaan dengan 4 harakat, seperti contoh jaa. Seterusnya isba'. Isba' ini sama juga dibaca dengan kadar harakat 6 harakat, seperti contoh jaa. Qasr, tawassut dan isba'. Seterusnya tashil, iaitu menyembunyikan di antara bunyi huruf hamzah dan huruf mad, seperti contoh ara'aita. Ketika baris di atas antara hamzah dan alif, ara'aita, araita. Seterusnya ibdal, iaitu berlaku kepada hamzah mufrad, iaitu hamzah yang tidak disertai oleh hamzah yang lain, iaitu diibdalkan, diganti huruf hamzah kepada huruf mad menurut harakat sebelumnya, seperti berbaris atas, diibdalkan, diganti huruf hamzah
kepada huruf alif bagi berbaris atas, hamzah yang berbaris atas. Jadi bacaannya makul, dibaca makul. Jika berbaris bawah, hamzah berbaris bawah diibdalkan dengan huruf ya. Seperti bisa dijadi bisa. Seterusnya ketika berbaris depan ditukarkan kepada huruf waw. Yu'minun menjadi yuminun. Seterusnya tarqiq ra, iaitu membunyikan ra dengan bunyi yang nipis. Didahului dengan huruf yang berbaris bawah seperti kafirun. Sebelumnya berbaris bawah kafirun. Yang kedua, sebelumnya ya sakinah dan sebelum ya huruf yang berbaris di bawah seperti basira, dibaca basir. Yang ketiga, sebelum ya sakinah dan sebelumnya huruf yang berbaris atas seperti tayra, dibaca tayra. Seterusnya pada istilah tafkhim ra, iaitu menebalkan huruf ra. Seperti contoh Rasulullah, seperti biasalah. Dan yang terakhir taghlidh lam, iaitu menebalkan huruf lam. Menebalkan huruf lam sama ada bertasydid atau tidak di hujung atau di tengah kalimah yang didahului dengan 3 huruf, iaitu sad, ta dan dha. Seperti contoh as-salah, as-salah didahului dengan huruf sad, ta, dha. Itu sahaja daripada saya. Minta maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.